Tiba berlaku kemalangan dan berlakunya pergaduhan yang dimulakan oleh provokasi daripada polis dan berlakunya kecederaan. Kemudian pihak media yang dikuasai oleh Barisan Nasional menaburkan fitnah seolah-olah kaum India nak berperang dengan rakyat negara ini dan kerajaan negara ini. Dan pemimpin UMNO telah mencabut PAS supaya menyatakan sikap berhubung dengan isu ini. Dan saya telah membuat kenyataan akhbar bahawa dalam isu agama, sebenarnya isu agama ini bukan menjadi perhatian yang boleh menyatukan kita. Bukan saja masalah kuil diroboh. Kami orang PAS juga masalah masjid diroboh. Masalah surah diroboh. Ini satu masalah yang berlaku. Dan banyak masyarakat tidak faham dalam perkara ini. Di sana ada perkara yang patut dipahami oleh semua orang. Iaitulah masalah kemiskinan yang dialami oleh kaum India di estate-estate. Mereka dibiarkan sejak ratus tahun. Dan 50 tahun selepas merdeka, seolah-olah mereka menjadi hamba estate. Bukan menjadi satu masyarakat yang dibela, yang berhak untuk menaikkan taraf hidup mereka. Sebenarnya hal yang sama dialami oleh nelayan-nelayan di kampung Melayu. Mereka dibiarkan dengan begitu rupa. Dan setiap kali pilihan raya mereka dipermainkan dengan janji-janji. Begitu juga yang dialami oleh kaum Cina di kawasan Stinggan, di kampung-kampung baru yang tak diberi milik tanah mereka. Mereka dikurung sejak zaman British. Masa darurat dulu. Bila lepas merdeka, komunis sudah tidak ada. Tapi mereka dibiarkan di kampung-kampung baru. Ini suatu keadaan yang sama. Dan kesalahan ini ialah kesalahan kerajaan sendiri dalam menangani masalah ini. Dan sepatutnya mereka mengambil tanggungjawab. Oleh kerana itu kami berpendapat supaya kita mengambil saluran politik untuk membuat perubahan dalam menghadapi masalah ini. Sebenarnya kalau kita masing-masing bertindak, kita tak boleh selesai masalah. India bertindak sendiri, orang Melayu bertindak sendiri, Cina bertindak sendiri, kita tak boleh selesai masalah. Kita mesti bersatu dalam menghadapi masalah ini. Ini yang sepatutnya. Islam menjamin kebebasan agama lain. Walaupun sama-sama kita ajar orang masuk agama kita, tapi tak boleh paksa orang. Tak boleh paksa. Kebebasan beragama ni termasuklah kebebasan mendirikan rumah ibadat. Itu hak masing-masing agama yang tak boleh diganggu. Bahkan kita tak boleh ganggu perkara yang dibenarkan oleh agama mereka, makan minum, tak boleh ganggu. Perkahwinan, adat resam, itu hak mereka yang tak boleh diganggu. Dan dipertahankan, mesti dibela. Ini adalah hak. Ini bukan, kita tak boleh banding dengan kerajaan akbar di India. Itu bukan kerajaan Islam yang sebenar. Yang sebenarnya ialah kerajaan yang menjamin kebebasan beragama. Yang ini mengikut hukum yang ada dalam Quran. Hak yang diberi. Mereka boleh beribadat, mereka boleh makan, boleh berkahwin, boleh segala-galanya yang dibenarkan oleh agama mereka. Yang kedua, bahasa mereka dijamin. Kerana Islam menganggap bahasa ni ialah hak bangsa masing-masing. Tuhan jadikan manusia ni berbagai bahasa. Bukan kita buat bahasa ni, Tuhan jadikan begitu. Bila Tuhan jadikan begitu, itu hak dia. Bukan saja hak dia, bahkan jaminan mesti diberi untuk bantu dia. Dalam pilihan raya ni kita tawarkan negara kebajikan, welfare state. Welfare state mengikut fahaman kita, hak rawatan hospital adalah percuma. Hak pendidikan adalah percuma. Makna percuma di sini bukan sahaja sekolah agama, sekolah kebangsaan, termasuk sekolah Cina dan sekolah Tamil. Mesti dibantu supaya pendidikan percuma di peringkat asas, peringkat rendah, menengah dan peringkat awal universiti. Itu hak mereka dalam pendidikan, dalam pelajaran.
Dan hak mereka mempelajari ilmu dengan bahasa ibunda mereka sendiri. Masalah mereka nak sambung luar negara dengan bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa apa, itu satu hal yang lain. Tapi dalam negeri, ini hak bangsa masing-masing memelihara bahasa mereka. Ini suatu jaminan yang mesti beri. Padahal kita telah menerima hakikat bahasa Melayu ialah bahasa perantaraan untuk bercakap antara satu sama lain. Ini kita sudah terima. Sudah terima. Tetapi jangan kita nak hapus bahasa lain. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Nak hapus bahasa Cina itu tak boleh. Mesti dibenarkan. Masing-masing menggunakan bahasa mereka dan pendidikan agama mereka sendiri di kalangan kaum mereka sendiri. Ini suatu jaminan yang wajib kita kena beri. Oleh kerana itulah di Kelantan, bahkan di Terengganu, saya pernah jadi Menteri Besar Terengganu. Masa kami memerintah. Walaupun dalam keadaan minyak dirampasnya, disekatnya. Tapi dengan peruntukan yang ada, kita memberi bantuan kepada bukan sahaja sekolah orang Melayu, termasuk sekolah orang Cina dan termasuk sekolah kaum India di Jabur Kemaman. Di Jabur Kemaman ada sekolah mereka sendiri yang dibantu oleh kerajaan negeri pada masa itu. Ini ialah suatu tanggungjawab. Termasuklah rawatan kesihatan, termasuklah warga tua. Ini diwajibkan. Warga tua ni bukan sahaja kaki tangan kerajaan yang pension, ada bayaran persaraan dia. Termasuklah warga tua, pekerja-pekerja kilang, pekerja estate, nelayan-nelayan yang dia tak boleh kerja. Ini menjadi tanggungjawab kepada kerajaan untuk beri peruntukan kepada mereka. Ini tanggungjawab. Mereka kata tak boleh, ini bankrupt negeri. Mereka memang tak boleh. Kalau kita boleh. Maka mengapa mereka tak boleh? Mereka banyak hilang duit. Hilang duit. Beli kapal selam yang 2-3 ribu juta, rasuah 400 juta. Macam mana mereka nak buat? Projek yang 10 juta, jadi 20 juta. Lebuh raya yang bermeni 4 bilion, jadi 8 bilion. Ini kerana rasuah. Kita tak izinkan rasuah. Tak izinkan rasuah. Apa yang jadi masalah hari ini ialah pemimpin-pemimpin membahagi kekayaan sesama mereka. Orang India menghadapi masalah Mecca Holding. Kita tahu siapa yang punya Mecca Holding yang dapat kesempatan. Orang Melayu dengan kononnya Bumi Putra. Bukan Bumi Putra, UMNO Putra. Bukan UMNO Putra, Kroni Putra. Itu yang sebenarnya. Orang Cina juga kekayaan berpusing di kalangan pemimpin-pemimpin. Ini kita tidak izinkan. Kalau kita memerintah, kita boleh buat negara kebajikan. Negara kebajikan kita boleh buat. Kamu boleh pergi sendiri di Kelantan, rumah Tok Guru Aziz. Kamu tengok rumah dia. Kamu tengok rumah dia ada polis jaga, tak ada polis jaga. Semua orang boleh pergi. Boleh jumpa dia. Ini cara pemerintahan. Kita tidak takut. Mengapa kita tak takut? Kerana kita tak buat salah. Mereka takut kena polis jaga, polis kawal sebab mereka buat salah. Kita tak salah. Apa kita takut? Tak ada pengawal. Ini suatu keadilan yang mesti kita tunjukkan kepada rakyat. 'Cause we are living